Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang soalan yang kami dapati, iaitu bincangkan secara terperinci tentang teori pengkaedahan Melayu. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 7. Yang pertama, Nur Fazira Adnan, iaitu saya sendiri. Yang kedua, Azizi Zirin, dan yang ketiga ialah Boniface Anak Mising. Sastra ialah karya yang memuatkan nilai seni. Sastra terhasil daripada cetusan gabungan daya rasa, kepekatan dan keprihatinan terhadap perkara dan juga isu yang telah diamati oleh sesebuah masyarakat. Sastra memerlukan nilai dan akhlak mulia dari aspek positif dan juga negatif dari sesebuah aspek sikap manusia. Pertama sekali ialah pengenalan. Pada akhir tahun 80-an, sarjana tempatan telah menghasilkan teori sastra tempatan atas kesedaran akan kelemahan dan kekurangan dalam teori barat. Gagasan teori pengkaedahan Melayu dikemukakan oleh Hashim Awang dalam seminar antarabangsa kesusastraan Melayu pada tahun 1989. Teori ini dikemukakan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Melayu yang melahirkan karyanya tersendiri. Teori ini lahir dari hati nurani dan daya kreativiti bangsa Melayu yang beragama, berbudaya, beridentiti dan bermaruah. Sifat-sifat masyarakat Melayu yang unik, kreatif dan akrab dengan alam sekeliling menimbulkan kepekaan terhadap segala kejadian di sekitar mereka. Daripada kepekaan tersebut, maka terhasillah karya sastra dan seni yang halus serta indah. Teori pengkaedaan Melayu telah diperkenalkan oleh tokoh Hashim Awang. Hashim Awang merupakan tokoh yang tidak asing dalam perkembangan dan juga kemajuan kesusastraan di negara Malaysia. Hashim Awang merupakan profesor di Universiti Brunei Darussalam. Beliau pernah berkhidmat di Jabatan Pengajian Melayu iaitu di Universiti Malaya. Bukan itu sahaja, Hashim Awang pernah berkhidmat sebagai seorang guru selama 10 tahun. Beliau pernah membuat MA dalam bidang kesusastraan Melayu. Objektif kajian yang pertama ialah menerangkan kaedah-kaedah pendekatan alamiah di dalam teori pengkaedahan Melayu. Dan yang kedua adalah menjelaskan kaedah-kaedah pendekatan keagamaan di dalam teori pengkaedahan Melayu. Di dalam sorotan literatur pada tahun 1997, Hashim Awang memperkenalkan teori pengkaedahan Melayu atas sebab kekurangan tertentu pada model-model kritikan yang diimport dari Barat. Kajian ini diterbitkan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah mengemukakan dua teori pengkaedahan Melayu, yaitu pengkaedahan alamiah yang mana ia terdiri daripada kaedah gunaan, kaedah firasat, dan kaedah kemasyarakatan. Pengkaedahan alamiah yang kedua ialah pengkaedahan keagamaan, yang mana ia terdiri daripada kaedah moral, kaedah seni, dan kaedah dakwaan. Hasil kajian tidak dibuat secara menyeluruh dan sempurna. Hashim Awang mengetengahkan gagasannya yaitu teori pengkaedahan Melayu sebagai alternatif. Teori ini menyingkap segala aspek keindahan, kehalusan, ketinggian daya cipta masyarakat Melayu yang mana ia sangat tinggi tentang kearifannya. Seterusnya, metodologi. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan metodologi kajian tindakan kualitatif. Hal ini kerana pendekatan yang dipilih sesuai dengan keperluan kajian. Antara metodologi yang digunakan ialah kepustakaan. Metodologi ini sangat penting kepada pengkaji bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan teori pengkaedahan Melayu dalam kesusastraan Melayu. Hasilnya, metodologi ini telah banyak membantu pengkaji dalam mencari bahan rujukan seperti buku yang berkaitan dengan kritikan puisi moden. Pengkaji telah mencari bahan rujukan di perpustakaan Tuanku Bainun bagi mencari buku-buku berkaitan dengan teori pengkaedahan Melayu. Kaedah ini dapat mensahihkan lagi info yang diambil dan menambah beberapa maklumat berkaitan teori yang dikaji. Selain itu, pengkaji juga memanfaatkan kemudahan terkini iaitu pengkaji juga mendapatkan bahan rujukan melalui atas talian.
Hal ini memudahkan pengkaji mencari jurnal-jurnal atau artikel yang boleh membantu pengkaji dalam menghuraikan tentang teori pengkaedahan Melayu. Melalui analisis dan perbincangan, pendekatan alamiah merupakan cara hidup atau sikap masyarakat Melayu itu sendiri, yang mana yang merujuk secara langsung kepada faktor alam yang menjadi latar kehidupan masyarakat Melayu. Ia mendominasikan dalam pembentukan pemikiran dan hala tuju matlamat kepengkaryaannya. Pendekatan alamiah yang pertama ialah melalui kaidah firasat. Ia memperkatakan tentang mimpi. Menurut Manasikanah pada tahun 2009, pendekatan ini merupakan sastra adalah suatu kejadian alam yang mana ia menghasilkan pengalaman hidup dan dikaitkan dengan mimpi yang membawa makna. Penemuan makna ini adalah melalui sebuah tafsiran. Contohnya, dalam teks Salatin, raja kecil besar yang bermimpi bertemu Rasulullah, yang mana dalam mimpinya Rasulullah telah menyuruh mengikut pertuturannya berkaitan dengan beberapa ayat. Dalam hal ini, menggambarkan masyarakat penuh dengan tanda yang memerlukan tafsiran. Dalam mimpi itu bermaksud bermulalah kelahiran agama Islam di Melaka pada ketika itu. Pendekatan alamiah yang kedua adalah melalui kaidah gunaan. Sastra adalah satu objek alam, yaitu objek alam yang diciptakan Tuhan, manakala sastra adalah ciptaan manusia. Sastra dilihat sebagai objek alam yang mana ia mempunyai sebab, hikmat, dan fungsi khususnya. Di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, menerangkan objek alam seperti sungai dan air terjun di Jeram Medam, yang mana ia mempunyai tujuan penciptaan Tuhan khususnya. Sungai berfungsi sebagai tempat mandi manda, mencari sumber protein seperti ikan, manakala air terjun sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Seterusnya, pendekatan alamiah juga melalui kaidah kemasyarakatan, yang mana ia merupakan sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mengandungi pemaparan sejarah berkaitan ekonomi, teknologi, dan perhubungan kelas. Sastra juga dalam manifestasi semula peristiwa penting masyarakat yang mana ia begitu luas bidangnya. Apa yang digambarkan oleh karya sastra merupakan suatu yang dirakamkan kembali oleh masyarakat. Karya sastra melahirkan pencerahan masyarakat berkenaan suka maupun duka. Contohnya melalui novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur memperlihatkan peristiwa kehidupan Datuk Tan yang mengingati perjalanannya memajukan ekonominya. Istri Datuk Tan yang masih meragui suaminya yang mahu menjadi rekan kongsi perniagaan dengan orang Melayu yaitu Encik Muhammad. Namun Encik Muhammad berjaya mengubah persepsi negatif bangsa lain terhadap bangsa Melayu yang mana ia tidak boleh berniaga. Di sini melambangkan cerminan masyarakat semula yang mempunyai perhubungan budaya dan bangsa yang begitu jitu. Masyarakat yang mempunyai persepahaman walaupun berbeza ideologi. Objektif yang kedua ialah menjelaskan tentang kaedah-kaedah pengkaedahan keagamaan dalam teori pengkaedahan Melayu. Pengkaedahan keagamaan diketengahkan oleh Hashim Awang yang melihat agama Islam yang sinonim dengan agama Melayu sebagai teras yang turut menunjangi kepengkaryaan. Pengkaedahan keagamaan berteraskan nilai ketakwaan dan nilai ketaatan seorang insan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pengkaedahan keagamaan terbahagi kepada 3 kaedah kritik, iaitu kaedah moral, kaedah seni dan kaedah dakwah. Yang pertama ialah kaedah moral. Kaedah moral didasari pendekatan gunaan iaitu sastra berupa kejadian dan objek. Kejadian kaedah moral bersifat pengalaman hidup manusia yang melibatkan peristiwa yang dilalui oleh manusia sama ada memberi impak positif atau negatif. Sastra dalam konteks kaedah moral tidak lagi berfungsi untuk menumbangkan sesuatu faedah, tetapi menyingkap dan menyatakan pengalaman. Kaedah yang kedua ialah kaedah seni. Kaedah seni digunakan untuk meneliti nilai-nilai estetika yang ada padanya. Menurut Hashim Awang, hakikat seni Islam juga seni persuratannya bukanlah peniruan ataupun mimesis seperti dalam seni barat, tetapi berasaskan bentuk iaitu constructional atau structural al-nazam.
Kaedah ini menjadikan unsur keindahan dalam sastra sebagai persoalan pokok. Kaedah yang terakhir dalam pengkaedahan keagamaan ialah kaedah dakwah. Kaedah dakwah melihat sastra sebagai wadah dalam mempertingkatkan ketakwaan serta memaparkan sifat-sifat kesucian dan kemurnian agama Islam. Kaedah dakwah juga menyentuh segala persoalan yang berkaitan dengan kebesaran dan sifat keagungan Allah. Karya dianalisis melalui watak dan kelakuan perlukan kaitan sifat-sifat mulia seorang insan Muslim. Teori pengkaedahan Melayu merupakan kaedah pendekatan yang berasaskan kepada sikap hidup, kepercayaan dan juga keagamaan. Karya sastra Melayu ini tidak terlahir daripada ruang yang kosong, tetapi tercipta daripada realiti kehidupan manusia. Sastra ini juga merupakan sesebuah karya yang terhasil daripada adunan pengetahuan, pengalaman, penelitian dan juga penyelidikan dengan kreativiti, imajinasi dan wawasan seorang pengarang. Penggunaan teori pengkaedaan ini dapat menunjukkan ciri-ciri sastra Melayu serta dapat memperkukuhkan metod-metod pengkaji. Selain itu, rujukan dalam tugasan berkumpulan kami menggunakan 10 buah buku, yang mana buku yang pertama adalah buku kritikan sastra teori dan praktis, buku pengantara teori dan kritikan sastra Barat dan Malaysia, buku kritikan teori dan praktis, buku sejarah sastra teori dan praktis, buku teori dan kritikan sastra modernisme, buku wacana teori dan kritikan sastra, dan buku Saudagar Besar dari Kuala Lumpur serta buku Selatin Sejarah Melayu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.